Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sakinah Saleh. Saya Bazli bin Abdul Razak bernombor metrik D20201092250 akan menjelaskan mengenai perbandingan epistemologi antara rasionalisme dan empirisme. Sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai definisi epistemologi. Epistemologi merupakan sebuah perkataan yang berasal daripada Yunani iaitu estim, bermaksud pengetahuan, dan logos bermaksud hujahan yang logik. Oleh itu dari segi bahasa, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Melalui epistemologi, terdapat 3 jenis elemen pengetahuan yang membolehkan kita yakin terhadap ilmu pengetahuan. Elemen yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan ini bermaksud kita pegang atau percaya terhadap sesuatu ilmu. Sebagai contoh, ilmu astronomi. Ilmu astronomi menyatakan bahawa bumi akan sentiasa berputar mengelilingi matahari selama 24 jam. Maka, kita kena percaya kepada prinsip tersebut. Elemen kedua adalah apa yang kita percaya itu mestilah benar. Sebagai contoh, kita percaya bahawa bumi berputar mengelilingi matahari selama 24 jam tanpa henti. Namun, kita tidak dapat merasa bahawa bumi sedang berputar. Namun, kita mesti mempercayai dan kepercayaan kita itu mestilah benar. Elemen ketiga adalah syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Hal ini bermaksud kepercayaan kita itu bukan kepercayaan yang buta, tetapi mempunyai asas dan ada bukti yang benar. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahawa berlaku kejadian siang dan malam akibat bumi berputar mengelilingi matahari. Secara umumnya, terdapat 4 sumber utama yang sering dirujuk sebagai sumber ilmu, iaitu yang pertama adalah panca indera. Panca indera ini sering kita gunakan untuk berhubung dengan dunia di sekeliling kita. Terdapat 5 panca indera asas bagi manusia yang merupakan jalan untuk manusia mendapatkan ilmu pengetahuan, iaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa, dan tangan untuk sentuhan. Yang kedua adalah akal. Akal merupakan fungsi daripada organ yang terdapat di kepala, iaitu otak. Otak merupakan organ yang unggul kerana mempunyai kemampuan untuk menangkap sesuatu hakikat tanpa terikat pada fakta-fakta yang khusus. Melalui akal juga, manusia mampu membuat pertimbangan antara baik dengan yang buruk. Yang ketiga adalah intuisi. Menurut falsafah Islam, intuisi bermaksud ilham yang diperolehi daripada proses renungan dan penyinaran daripada Tuhan. Menurut istilah lain pula, intuisi sering dikaitkan dengan seseorang yang soleh dan memiliki hati yang bersih, iaitu ilham. Yang keempat adalah wahyu. Wahyu dari segi perkataan Arab bermaksud memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia kepada pihak lain supaya dapat diketahuinya. Dari segi istilah pula bermaksud segala yang disampaikan Allah kepada Nabi dan Rasul yang berupa ajaran atau perkhabaran dalam bentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa akan datang, perkara-perkara gaib dan lain-lain lagi. Terdapat 2 aliran utama dalam teori epistemologi, iaitu yang pertama adalah empirisme dan aliran rasionalisme. Saya ingin menjelaskan mengenai empirisme terlebih dahulu. Empirisme adalah teori yang mengatakan bahawa pengetahuan hanya datang dari pengalaman deria. Teori ini menekankan mengenai peranan 5 deria dalam memperolehi pengetahuan. Empirisme menolak konsep semula jadi atau pengetahuan yang tidak lahir. John Locke adalah salah seorang ahli empirisme yang paling terkenal, menyatakan bahawa minda adalah batu kosong apabila kita memasuki dunia. Mengikut teori ini, ia hanya lewat kerana perlu belajar dari pengalaman yang kita dapati pengetahuan dan maklumat. Walau bagaimanapun, jika pengetahuan hanya datang melalui pengalaman, tidak mungkin kita bercakap tentang sesuatu yang kita tidak alami. Tuntutan ini mempersoalkan mengenai kesahihan konsep agama dan etika kerana konsep-konsep ini tidak dapat diperhatikan atau berpengalaman. Walau bagaimanapun, ahli empirisme yang sederhana menerima bahawa terdapat beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan mengenai panca indera. Yang kedua adalah rasionalisme. Rasionalisme pula merupakan teori yang menyatakan ilmu pengetahuan melalui sebab, iaitu alasan adalah sumber pengetahuan. Terdapat 3 tuntutan asas dalam rasionalisme dan rasionalisme mesti mengamalkan sekurang-kurangnya salah satu daripada 3 tuntutan ini. 3 tuntutan ini dikenali sebagai intuisi, pengetahuan semula jadi dan konsep semula jadi.
Terdapat 4 perbezaan yang dapat dikenal pasti di dalam kedua-dua teori falsafah ini. Yang pertama adalah dari segi definisinya. Berdasarkan empirism adalah sudut epistemologi yang mengatakan bahawa pengalaman dan pemerhatian mestilah melalui cara mendapatkan pengetahuan. Yang berdasarkan rasionalism pula, rasionalism adalah sudut pandang falsafah yang percaya bahawa pendapat dan tindakan harus berdasarkan alasan dan bukannya kepercayaan atau emosi agama. Perbezaan kedua adalah mengenai pandangan tentang Tuhan. Berdasarkan empirism, ahli empirism akan mengatakan bahawa seseorang itu tidak dapat mengetahui pengetahuan tentang Tuhan dengan alasan. Empirism percaya bahawa semua jenis pengetahuan yang berkaitan dengan kewujudan boleh diperolehi daripada pengalaman. Menurut rasionalism pula, para rasionalism akan mengatakan bahawa seseorang itu akan memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dengan sebab yang semata-mata. Perbezaan ketiga pula adalah intuisi. Menurut empirism pula, empirism tidak percaya pada intuisi. Berdasarkan rasionalism pula, rasionalism percaya pada intuisi. Yang keempat pula adalah ketika lahir. Menurut empirism, ahli empirism percaya bahawa individu tidak mempunyai pengetahuan yang semula jadi. Manakala menurut rasionalism pula, ahli rasionalism percaya bahawa individu mempunyai pengetahuan atau konsep yang semula jadi. Saya rasa itu sahaja pada saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.